Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, kali ini kita mau berbincang sedikit mengenai apa yang berlaku di antara perlawanan Selangor FC dan juga Sabah FC, di mana ada a few things yang menjadi kontroversi dan menjadi bilang orang, of course, selaku penyokong Selangor di sebelah sana tu, diorang memang tidak berpuas hati lah tentang dua benda yang berlaku di dalam perlawanan tersebut. Tapi dalam masa yang sama, kita macam bertuah lah pasal kita menggunakan benda tersebut, dan satu lagi decision yang dilakukan oleh referee di penghujung perlawanan tu. Lebih kurang itulah yang kita ingin berceritakan di perbincangan kali ini. Again, ini adalah pendapat sahaja. Aku tidak mengatakan benda ni wajar dilakukan ataupun terbaik dilakukan, pasal perlu banyak perbincangan lebih mendalam lagi tentang apa yang telah terjadi dalam perlawanan Selangor dan Sabah FC ni. Dan seterusnya, kita sendiri pun belum mendengar lagi sebarang statement daripada referee kenapa benda tu terjadi. Buat yang belum tahu apa benda tu terjadi, apa yang benda aku sebutkan tu, kita akan berbincang di video ni. Buat anda yang sudah tahu, sudah pasti bagi yang melihat perlawanan tu, itu adalah obvious thing yang berlaku. Dan sebenarnya bukan asing lah, ianya pernah berlaku juga di perlawanan AFCON kalau aku tak silap. Dia terjadi juga, tapi ada reason tertentu lah. Cuma again, sekarang ni aku ingin mengetahui reason sebenarnya kenapa benda itu berlaku, dan mungkin anda tahulah, so boleh taknya di ruang komentar bawah. Okey, terlebih dahulu guys, aku akan mulakan dulu apa yang ditumpukan oleh kedua-dua pasukan dalam perlawanan ni. Of course, seperti yang aku katakan pada awal video, Selangor adalah merupakan satu tim yang mempunyai misi diorang di saingan Liga Super sekarang ni, di mana mereka yang mengekalkan di kedudukan tangga kedua adalah untuk memburu slot bagi FC2 lah di saingan Asia ni. Jadi that's why kenapa it's very crucial untuk diorang memenangi perlawanan tersebut, especially lagi bertemu dengan tim yang berada di kelompok tercorot di saingan Liga Super ni. Okay, di video sebelum ni aku macam memuji Selangor, even ada orang mengatakan kenapa aku ni sokong Selangor lah. So itu penceritaan dia lah. Okay, tapi aku ndak salahkan kamu komen-komen benda macam tu, pasal mungkin anda memerhatikan bola ni dari kepompong Sabah FC saja. So kalau macam SRTV ni, kita tengok dari segi keseluruhan match tersebut, apa di sebalik match tersebut. That's why kenapa aku membuat ulasan dan bidasan sedemikian lah. So harap orang yang lama follow SRTV ni faham macam mana SRTV ni dijalankan. Tapi mungkin sekiranya anda baru, anda akan merasa kekok sikit lah apabila perbincangan tersebut dilakukan. Tapi again, SRTV ni dia wide range dia tidak memerhatikan Sabah FC saja. Lebih kurang macam tu. So sebenarnya katakan, that's why kenapa Selangor macam satu memang frust di atas kegagalan mereka untuk mendapatkan 3 mata ni. Sekarang pun hasil daripada kekalahan tersebut, mereka telah berada di kedudukan, kejap guys, ini patut aku buka awal lah, lupa pula aku buka, di kedudukan tangga ketiga sekarang, dipintas oleh Kuching, even dikejar rapat oleh Kuala Lumpur. So Selangor 43 mata, Kuching 43 mata, Kuala Lumpur 42 mata. Kuching mempunyai kelebihan satu lagi perlawanan bagi memastikan mereka kukuh berada di tangga kedua. Sekiranya Selangor gagal untuk perlawanan seterusnya, Kuching akan mengambil slot ke AFC2 ni. That's why kenapa match ini is very very important dan crucial untuk penyokong-penyokong Selangor. Especially kalau aku nak kisah sangat lah. Okay, lebih kurang macam tu. It's better for me untuk nampak Kuching berada tangga kedua menjadi wakil di saingan AFC kedua. Aku macam lebih memartikan dia begitulah. Not that I had Selangor, tapi of course the Borneo part inside me tu aku tak boleh tipu lah. Lebih kurang macam tu. So Sabah tidak boleh, why not Kuching cuba untuk mendapatkan slot tersebut. So diharap anda faham lah kenapa aku macam mengangkat lebih Selangor untuk ulasan video sebelum ni. Okay, itu untuk cerita Selangor. Untuk Sabah FC pula, kepentingan untuk perlawanan ni of course untuk bilang orang sekali lagi kekal relevan di saingan Liga Super ni, yang kita ni memang tim yang still dan masih mahu untuk bersaing di mana-mana perlawanan, mana-mana tim sekalipun mereka jumpa, dan mengikat Selangor di halaman mereka sendiri dengan keputusan satu sama dengan gaya celebration dia ni tu. Aduh guys, ada yang cakap lobster dance, ada yang cakap chicken dance, apa-apalah. Tapi bagi aku, it's a very
bilang orang it's a must thing to do lah daripada Tierney. So aku puji lah celebration dia tu. Not try to provoke everything lah, tapi bilang orang this is the fun of football, watching football. This part of it yang kita macam yang suka perhatikan. Even Faizal Halim pun, kalau kamu waktu dia bersama Terengganu tempoh hari, ada satu masa tu dia macam mengayam-ayamkan penjaga gol Pulau Seri Pahang tempoh hari. Itu pun antara benda yang macam nampak macam tidak patut dilakukan, tapi we as a fan seronok untuk merhatikan benda tu. Lebih kurang macam tu lah. So apa yang satu lagi adalah untuk bilang orang memberi kepercayaan dan motivation kepada player-player kita, dan of course kepada kita sendiri selaku fans tentang perlawanan yang akan datang nanti menentang Penang. Okey, menentang Penang untuk pusingan kedua final IMFL Challenge Cup 2025-26. Serinya kita dalam perlawanan ni menentang tim pada asalnya pada tangga kedua adalah merupakan satu result yang positif yang boleh membuktikan kita boleh menjayakan misi untuk memenangi piala tersebut. So that is why kita mahu menang perlawanan ni, of course. Tapi keputusan seri sekali lagi menentang pasukan yang berada tangga kedua yang mempunyai misi mereka yang aku rasa mereka memang yakinlah mereka yang kedua terbaik di Singa Liga Super sekarang ni adalah satu pencapaian yang besar oleh Sabah FC sebenarnya. Dan seterusnya adalah komplain yang datang daripada penyokong-penyokong Selangor sendiri. Of course aku tak salahkan mereka. Kalau aku sendiri pun penyokong Selangor, aku mungkin akan mengatakan benda itu juga. Tapi selaku penyokong Sabah FC, defending minded low block yang dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ni dan mengamalkan counter attack adalah merupakan satu benda yang is a must untuk Sabah FC. Pasal apa? Kalau dari segi penceritaannya lagi, dulu waktu 3 musim lepas bukan begini kita lawan Selangor, kita attack lawan Selangor. Tapi kita menyedari kekurangan kita di musim ni yang kita tidak boleh beat atau menyaingi kemampuan Selangor, tapi kita tahu kekuatan kita adalah dari segi defending, di mana untuk perlawanan ni aku perhatikan ada lebih kurang 2 lapisan lah dilakukan oleh Sabah FC dari segi bertahan, spesialis pada masa kedua di penghujung tu spesiali, dan ianya berjaya dilakukan dengan cukup perfect lah daripada defender kita. Sekali lagi aku sebut nama di sini adalah Gaby, adalah Dominic, adalah Ingham. Kenapa aku nak sebut Pumipa di video sebelum ni dan juga kemungkinan sekarang? Pasal Pumipa walaupun kita tahu dia beraksi as a defender, tapi dia ada special task untuk perlawanan ni. Aku memerhatikan seolah-olah seperti mana yang dilakukan oleh Alex Ferguson sewaktu menentang Inter Milan kah, dan juga sewaktu menentang Barcelona, di mana Pak Jisung ditugaskan untuk mengawal Messi dan juga Pirlo pada perlawanan tersebut. Itu saja tugasnya. Dia tidak perlu buat apa-apa saja. Dia perlu ikat tali saja di badan pemain tersebut untuk mengelakkan sebarang gerakan atau perencanaan yang boleh menghasilkan gol. Itulah yang seolah-olah aku nampaklah yang diberikan tugasan kepada Pumipa pada perlawanan tersebut. Sebab kenapa aku tak berapa sebut nama dia sangatlah, pasal aku bercerita mengenai dua structure Sabah FC bertahan. Dan ini pun bukannya asing sebenarnya, walaupun kita komplain, tapi sebenarnya benda ni bukan asing untuk even the highest level of football sekalipun menggunakan tactical ni. Aku boleh sebut juga coach yang ternama menggunakan tactical ni di kelab mereka. Satunya adalah Diego Simeone dengan Atletico Madrid dan juga Jose Mourinho, di mana mereka lebih suka untuk membuat good structure di bahagian defend dan try to make a move atau merancang dari bahagian bawah. So aku katakan, so ianya bukan benda yang asing, bukan benda yang tidak pernah kita nampak. Sebenarnya ianya diamalkan juga oleh klub-klub yang bersaing lebih atas lah. Okey, ada anak aku sini, sorry, yang di atas lah daripada liga kita ni. So kenapa? This is the football lah. Okey, football dia tidak static dengan satu tactical. Even kita tengok sendiri pun reformasi cara permainan bola sepak pun semakin berubah sekarang. Tidak lagi seperti mana kita tengok seperti mana dulu-dulu tu. Pragmatiknya pun berubah sudah, kepentingan perlawanan tersebut. Even kalau kita tengok Arsenal sendiri pun cara dia orang approach game pun berbeza, especially mereka digelarkan king of corner king, lebih kurang macam tu. Banyak gol mereka terhasil daripada set piece tersebut. So itu terpulang kepada kebergantungan kelab tersebut, kekuatan kelab tersebut dan penilaian mereka terhadap opponent mereka. Lebih kurang macam tu. So ini strategi lah. Kalau anda merasakan tim anda kuat
dan tim yang anda lawan tu menggunakan low block. So try to do something lah. Buktikan tim kamu tu kuat. Lebih kurang begitulah cara aku memerhatikan bola ni lah. So maksudnya Selangor pada perlawanan tersebut gagal untuk merencana sesuatu untuk memecahkan benteng yang dilakukan oleh Sabah FC. Sekali lagi, of course, kita tidak mahu memerhatikan permainan bola sebegini sebenarnya. Kita lebih ingin memerhatikan open game. Tapi itu kita selaku fans. Selaku tim, selaku coaches, diorang ada aim mereka sendiri untuk klub mereka. That's why kenapa pentingnya untuk menilai kekuatan tim dan menilai pihak lawan tu dan menentukan macam mana cara anda bermain. Dan ini terbuktilah juga Sabah FC berjaya mendapatkan gol penyamaan pada perlawanan tersebut. Aku rasa kalau kita open play, kemungkinan besar result perlawanan ini akan menjadi lebih berbeza dari kemungkinan yang kita tidak inginkan lah. So itu adalah beberapa persoalan lah yang ingin cuba aku jawab dan bincangkan bersama anda. Sekali lagi, ini bukanlah aku kata final apa aku cakap. Still, ini adalah pendapat aku. Kemungkinan aku salah, kemungkinan juga aku ni boleh dikatakan betul juga untuk perbincangan. Tapi still is a open conversation. So benda yang paling kontroversi dalam perlawanan ini adalah peniupan whistle lebih awal telah dilakukan oleh referee lebih kurang 15 saat kah? So dalam bola, masa tu penting, tak kira 1 minit, 1 jam, saat, anything can happen. Tapi keputusan pengadil untuk meniup whistle lebih awal ni telah tidak diterima baik oleh Selangor FC. Of course penonton mereka juga. Tapi kita of course kita okey lah dengan tiupan awal tu kan. At least kita selamat dalam perlawanan tu. Dan aku macam again lah, ini benda yang aku tak boleh sentuh. Even aku cuba buat pencarian apa semua sekalipun, paling-paling apa yang dikatakan oleh Google search di sini, this is the only way yang aku betul-betul boleh buat reference. Pasal even tempat-tempat lain pun aku nak jumpa juga, iaitu safety and misconduct, medical emergency, tapi aku nak nampak. Outside interference, itu pun aku nak nampak. Refereeing mistake, kemungkinan besar itu adalah benda dia. Lepas tu of course yang last kali adalah authority terletak kepada referee. Dia mempunyai reason sendiri kenapa tiupan whistle tu perlu dilakukan. So antaranya sekarang dua lah, is either refereeing mistake ataupun authority. Yang kita sekarang ni masih mencari jawapan dia kenapa benda tu dilakukan. Aku pun mau tahu sebenarnya kenapa tiupan whistle awal tu dilakukan. Even aku baru je memerhatikan kembali perlawanan Selangor juga Sabah FC tu. Aku menunggu sekiranya ada apa-apa sebarang komen daripada pengulas perlawanan ni selepas after match tu. Tapi mereka macam unless aku terskip lah, mereka tidak menyentuh mengenai isu tu. Lebih kurang macam tu. So untuk isu ni sekiranya anda mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang kenapa benda tu boleh dilakukan, aku minta anda letakkan di ruang komentar di bawah. Pasal it's a good thing untuk kita belajar sesuatu lah daripada keputusan yang dilakukan oleh referee pada perlawanan ni. So okay guys, itu adalah sedikit perkongsian dan pendapat aku mengenai apa yang terjadi pada perlawanan ni. Kegagalan Selangor, kepentingan Selangor untuk perlawanan ini dan kegagalan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan kepentingan perlawanan untuk Sabah FC dan kejayaan kita untuk mendapatkan result ni. Lebih kurang itu yang cuba aku sentuhkan di sini. So, okay guys, bagaimana pendapat anda mengenai perkongsian ini? Tekan di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.